Nabi, antara buku yang paling famous sekali bila cerita kepribadian Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah satu kitab yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi, namanya kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il Nabi. Dia boleh bacalah banyak nama. Kitab ini dikarang oleh Imam At-Tirmizi dan orang kata apa, tak keterlaluan kalau saya kata kitab ini adalah kitab yang mengumpulkan secara lengkap kepribadian Nabi. Maknanya sehinggakan ulama-ulama kata siapa yang mimpi Nabi tapi tak pernah baca kitab Syama'il, belum tentu betul dia mimpi Nabi. Seolah-olah nak kata siapa baca kitab Syama'il ni memang akan boleh gambar rupa wajah kehidupan Nabi yang betul. Cuma mungkin ada benda yang tuan-tuan tak perasan kot tentang Imam At-Tirmizi. Apa dia? Imam At-Tirmizi ini ada problem pada pandangan matanya. Imam Tirmizi ini tak berapa nampak. Kalau istilah kita separa buta lah kita kata. Tapi bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang matanya tak celik pun boleh menulis tentang kepribadian baginda Nabi. Maknanya apa? Malam ni kalau kita yang celik tapi buta, malu kita daripada orang yang buta yang mengarang tentang kepribadian Nabi. Yang ni kata Nabi, hebat Nabi. Hebat Nabi. Kalau orang Obama, orang buta tak boleh gambarkan Obama. Orang buta tak boleh gambarkan mana-mana Perdana Menteri. Orang buta tak boleh gambarkan mana-mana penyanyi. Tapi orang yang buta atau ada masalah dalam pandangan boleh menulis kitab hadis lengkap tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau nak baca kitab ni ada lebih kurang 400 hadis, kira satu soalan saja tanya saya jawab semua balik terus lepas tu. 400 hadis nak baca macam mana? Maka telah disimpulkan di dalam sebuah lagu, dalam sebuah qasidah oleh Ustaz Nizam Arifin Al-Banjari, semoga Allah merahmati beliau, hafizahullahu ta'ala, dengan tajuk qasidah beliau adalah sama ada Rindu Madinah pun boleh ataupun Syama'il Nabi. Kata beliau, pernah suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah. Pasal itu Ustaz lah pakai baju kalau ni. Lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Jom ramai-ramai. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Mata baginda terang, sangat suka bercelak, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Anak matanya hitam, salah dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas saling kuat mencengkam, Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Lagi dada, aku lupa pula dah skrip dia. Dia kena selang dengan Allah tu, tapi nak bagi cepat sikit kan, tak ada Allah dia jadi lupa skrip lah. Apa dia kena ada tuan penasihat air dia dah lupa.
Rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Okey, tengok Nabi, peribadi Nabi yang mula-mula sekali orang gambarkan ialah Nabi dengan bulan purnama. Nabi tu yang tuan-tuan baca tadi, tadi sempat baca tak? Anta syamsun, anta badrun. Tak sempat kan? Anta masuk terus yang selawat lagi satu kan? Kalau kita baca yang sallallahu ala Muhammad, saya kira akan sampai anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, cahaya hati. Ya Allah, semua cerita Nabi mesti cahaya. Jadi umpamakan Nabi ni, sahabat kata satu malam dalam malam yang gelap gelita, tahu-tahu ada bulan purnama, Nabi pakai baju kala merah berjalan tu, sahabat tengok bulan, sahabat tengok Nabi, sahabat tengok bulan, sahabat tengok Nabi, sahabat tengok bulan, sahabat tengok Nabi. Sahabat kata wallahi Nabi lebih cantik daripada bulan purnama. Hak tu malam ni kita dua kalah, ada orang pakai baju merah, dia tiaw kita awal dah. Hak tu kalah kita, susah nak potong. Tu disamakan Nabi dengan bulan purnama. Kita orang sama juga dengan bulan, tapi pasal banyak jerawat Jahanam. Tak pun bulan gerhana. Nabi tak ada. Allahu Akbar, cantik. Kemudian semua kepribadian Nabi dikumpulkan. Kalau tadi itu kita kata Syama'il Muhammadiyah ni Ustaz Nizam Arifin Al-Banjari yang karang. Jom kita tengok siapa tu sahabat Nabi yang tengok Nabi, yang puji Nabi. Nama siapa dia Ustaz? Nama hak yang selalu baca syair kat Nabi tu. Cepatlah, siapa nama dia Ustaz lah? Siapa nama dia? Bukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia tak mau main pula dah. Diletakkan syair itu pada awal lagu Qamarun. Kan sebelum orang masuk Qamarun, sebelum tu apa? Sebelum tu semua tak keluar malam ni. Jam baju merah dah orang kita kacau ah. Oh, tak keluar sepatah pun. Kalau syair yang disampaikan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, aywa dia keluar dah. Sayyidina Hasan bin Thabit kata apa? Seperti engkau meminta dilahirkan sempurna. Maknanya kelahiran Nabi sempurna tu macam seolah-olah Nabi kata, ya Allah, bagi semua yang sempurna semua duk kat aku nak lahir macam tu. Dalam bait syairnya dikumpulkan oleh Imam Al-Busiri, menjadikan tajuk puji-pujian disebut sebagai qasidah Muhammadiyah. Imam Al-Busiri susun, dia kata Muhammadun ashrafu a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, Muhammadun asyrafu a'rabi wal ajami, semulia-mulia manusia daripada segala bangsa. Syekh Al-Busiri tulis. Nanti saya dulu tanya dulu, Imam Al-Busiri ni kenal tak siapa? Imam Al-Busiri ni adalah anak keturunan daripada Iskandar Zulkarnain. Di kalangan keturunan Ustaz ni berapa minit round pertama ni? Kah? Jadi saya bagi masa kita. Tak mau lagu tu, bagi tahu berapa minit? 10 minit lama tu.
Berapa baki minit lagi saya? Sebab kalau nak cerita pasal Nabi, tanyalah mana pun, orang tak akan boleh cerita baginda Nabi tubuh badannya begini, orang tak akan cerita. Nabi nak puji Nabi, mesti kena puji dengan syair. Nabi puji Nabi mesti dengan syair. Mana ada orang buat majlis nak puji Nabi, orang hanya ucap ya, segala puji bagi Nabi, kepada Allah yang melahirkan Nabi kita sempurna, cantik tubuh badannya, elok rupa parasnya, mukanya bercahaya, giginya jarang keluar. Tak ada, orang tak akan puji macam tu. Orang akan puji dengan qasidah-qasidah. Jadi salah seorang yang cerdas fikiran dia karang qasidah yang sedap, namanya Imam Al-Busiri. Kalau sebut nama tuan-tuan tak kenal, tapi kalau sebut qasidah dia tuan-tuan kenal. Hak yang qasidah Muhammadiyah ni salah satu, tapi yang tuan-tuan tahu yang famous, saya sebut sikit je, tuan-tuan boleh sambung. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kul. Semua orang tahu. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Puji Nabi. Apa cerita dia? Nama qasidah yang kita baca tadi yang Maulai itu, nama dia Burdah. Kenapa dipanggil qasidah Burdah? Kerana Imam Al-Busiri suatu hari ditimpa sepanjang hidupnya itu, satu hari ditimpakan kepada dia penyakit lumpuh. Dia tak boleh bergerak seluruh badan, yang hanya dia boleh gerak adalah tangan dia sahaja. Maka dalam keadaan lumpuh ni tuan-tuan, nanti kalau ada orang yang lumpuh tuan-tuan pergi ziarah, tuan-tuan cuba tanya, lumpuh ni lagu mana? Tuan-tuan akan tengok muka mereka stres sebab mereka nak bergerak tapi tak boleh gerak. Tangan dia lembik, terkulai. Saya biasa ziarah satu orang pensyarah kami almarhum, semoga Allah tempatkan ayahanda kami dengan orang-orang yang soleh. Dia sempat, dia kalau jumpa saya, dia kata, anak anda Ustaz Don mai sini. Bila salam dengan dia aja, dia kata mai sini nak cium tangan. Dia kata, Ustaz Don nak tahu tak lumpuh ni lagu mana? Ustaz Don tengok anak ni tangan anak. Dia angkat tangan dia ni, lembek ni, tangan ni lembek. Dia letak atas paha dia. Dia kata, Ustaz Don tengok anak nak gerakkan tangan anak. Ustaz tengok tau. Saya pun tengok tangan dia. Hak dia ni terang ni. Muka merah-merah, berpeluh, bercerau. Dia nak bergerak tangan ni. Terang. Menguik sikit. Lepas tu, Allah penat Ustaz Don. Itu orang lumpuh tuan. Imam Al-Busiri barangkali berkat tangannya tulis qasidah puji Nabi, hak yang ni boleh bergerak. Maka ketika dia lumpuh, dia karang qasidah Maulai tadi. Sedang dia karang qasidah Maulai yang panjang tadi, yang saya baca tadi tu nada orang pondok pesantren. Kalau yang moden macam mana? Maulai yang moden sikit, bunyinya macam mana? Yang Mesut Kertis punya tu macam mana? Macam mana Ain? Kira tanya tuan petang nasihat lah. Dia duk ikut saya, semua lagu dia dah hafal lah. Saya lupa macam mana lagu yang moden sikit. Mau. Macam mana dia? Bunyi sikit ni, bunyi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimin. Dia karang qasidah tu panjang. Tertidur dia. Di dalam tidur dia Nabi mai kat dia. Nabi buat apa? Nabi cium dai dia. Nabi buka jubah Nabi. Jubah tu panggil burdah. Nabi selimutkan atas badan dia di dalam mimpi. Ada satu riwayat, rida ni dia panggil burdah. Buka rida, bentang selimut dia. Terkejut dia, Nabi selimut dia. Jaga-jaga, berdiri dia. Hilang lumpuh dia. Oleh itu siapa yang ada, ini salah satu ubat untuk penyakit lumpuh, kata ulama, qasidah Burdah Imam Al-Busiri. Beliaulah karang ni untuk ceritakan kepribadian Nabi dalam qasidah Muhammadiyah. Saya baca kat tuan-tuan, entah terjemah. Ada okey, ana terjemah. Saya melawak. Muhammadun ashrafu a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu, Muhammadun sahibun
ihsani wal karami. Apa dia? Muhammadun asyrafu a'rabi wal ajami. Muhammad paling mulia daripada segala bangsa yang ada. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Makhluk yang berjalan di atas muka bumi yang paling mulia adalah Muhammad. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu. Muhammad menyampaikan ajaran yang ma'ruf dan dia beramal dan berakhlak dengan ajaran yang dia ajar. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammad itu adalah tuan kepada empunya yang ada sifat ihsan dan juga sifat karam, kemuliaan. Nak hurai panjang cukup takat tu. Nanti kalau ustaz rasa tak puas hati, ustaz rasa mungkin ada orang nak tanya apa, kita hurai lain. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita seorang suara sedap, Ustaz Don menyanyi juga berkasidah. Kita pula dengar Ustaz Abdul Khairi sekali, boleh? Tak boleh Ustaz? Kawan ni jerit je. Bagilah, tak ada masalah. Dia nak luah rasa sayang. Tak apa salahnya? Betul ya? Betul. Baik, kita pergi kepada panel kita yang kedua, pada yang berbahagia Ustaz Abdullah Khairi. Tapi sebelum tu saya nak bagi kredit kepada Fatih Tim yang sudi bersama dengan kita untuk bagi liputan berkaitan dengan program Modul Rasul kita pada peringkat daerah ini. InsyaAllah di tuan-tuan boleh terus ke Facebook Fatih Tim untuk berkongsi link yang ada supaya mereka yang tidak dapat hadir pada malam ini dapat manfaat juga dan juga dapat tiru suara Ustaz Don. Tak boleh Ustaz? Baik, insyaAllah kita pergi kepada ramai lagi suara sedap. Amboi, rendah diri. Okey, Ustaz Abdullah Khairi. Kalau tadi kita dah cerita tentang sebahagian fizikal Nabi, matanya, rambutnya, jalan tunduknya, dan sebagainya. Saya minta mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit, mungkin ada dari sudut sesuatu sudut yang sahabat-sahabat Nabi dia mirip kepada Nabi, akhlaknya mirip kepada Nabi. Sebab kalau ikut zaman berzaman sampailah kita umat akhir zaman ini jauh dah terlalu jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin Ustaz ada kongsi sedikit berkaitan dan mungkin ada sahabat-sahabat Nabi ataupun alim ulama yang boleh kita jadikan dia sebagai suri teladan buat kita Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram Al-Fadhil Ustaz, sahabat saya Ustaz Don, adinda saya yang saya kasihi Datuk. Saya duk tengok kat mana kenal Datuk ni. Oh, rupanya bekas pengarah JPJ, Datuk Imran. Minta maaf Datuk, lama tak jumpa dalam TV kan. Yang saya kasihi Ustaz Hashim, sahabat saya. Ustaz Hashim ni tuan-tuan, dulu saya di Selangor ni, saya minta tauliah. Ustaz Hashim lah yang tolong recommend untuk dapat tauliah mengajar di Selangor ni. Malam ni saya ada tauliah lah, jadi tuan-tuan jangan halau saya. Kemudian 2 tahun lepas saya tak disambung tauliah tu, kemudian disambung semula. Alhamdulillah, terima kasihlah. Bersyukur sangat dengan Ustaz Don. Saya rasa ini forum kita yang kedua dulu di pelayaran Islamik. Nah, di atas Datuk Fazilah Kamsah, di atas kapal tu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Seksyen 7 ni cukup terkenal tuan-tuan. Dulu saya duduk di Selangor ni, seksyen 7 ni ada satu surau yang cukup hebat, yang Imarah surau tu lah. Dan saya pernah kuliah situ, dan video tu dirakam, diviralkan. Dan alhamdulillah daripada video tu lah saya tak dapat masuk TV, tak dapat masuk semua. Lama dah peristiwa tu, 2013 dulu. 2013 lama dah peristiwa ni. Dan tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, bila sebut tentang Nabi ni tuan-tuan, dia maksum. Allah sebut dalam Quran surah yang ke-16 ayat 43. Allah kata apa? Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Allah kata apa? Dan tidak kami utuskan sebelum kamu rijalan. Maksudnya sebelum Nabi ni ada lelaki-lelaki daripada rajulun. Apa maksud lelaki dalam tafsir kata Rasul, Nabi-Nabi? Sebelum ada Nabi ni ada Nabi-Nabi. Nabi ni hebat tuan-tuan. Kenapa? Nuhi ilaihim, diberi wahyu.
Maksud dia maksum biasa bagi mereka. Kita ni macam mana? Nabi kalau salah turun ayat, kan? Turun ayat, tuan-tuan. Nabi cerita tentang sains, turun ayat. Kita macam mana? Ayat tu sambung, fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Nabi ni, tuan-tuan, Allah bagi wahyu kat dia. Kadang-kadang dia buat tersilap, turun ayat, kan? Apa, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi, Allah tegur terus melalui wahyu. Turun tentang penciptaan langit bumi, kan? Contohnya air hujan macam mana? Kalau kajian sains, hujan, waja'alna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Tak kisah, tuan-tuan, sebab Nabi ni wahyu. Daripada awan itu turun air yang mencurah-curah, kemudian keluar daripada air itu biji benih dan tumbuh-tumbuhan. Cerita tentang sains. Tentang kejadian manusia dicerita pada Nabi, summa khalaqna nutfata 'alaqatan faqalaqna al-'alaqata mudghatan faqalaqna al-mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Penciptaan manusia Nabi tahu tak? Melalui wahyu. Hebat Nabi kerana wahyu. Tapi kita macam mana? Ada manusia, tuan-tuan, lebih hebat daripada malaikat. Macam mana? Dua dalam Quran Allah sebut. Pertama apa? Allah bagi ilmu. Tuan-tuan, hebat manusia kena ilmu. Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu dengan ilmu ni berapa darjat. Sebab tu, tuan-tuan, kita nak hebat dengan ada ilmu. Saya electrical engineering, saya nak cerita dulu. I'm graduated in electrical engineering. Macam Ustaz Don memang hafal Quran, memang bidang agama. Saya electrical engineer 9 tahun, berhenti kerja, tuan-tuan, jadi guru fizik. Saya mengajar di sekolah yang pertama dalam hidup saya di posting, iaitu sekolah yang tak pernah cuti. Namanya Datuk On. Tak pernah cuti. Sekolah itulah saya mengajar fizik, tuan-tuan. Kemudian lebih kurang 15-16 tahun berhenti kerja sepenuh masa. Kemudian mula balik belajar agama, ambil ijazah dalam pendidikan Islam. Mula semula bapak saya tu guru pondok, buka balik matan Jumriyah, Jumriyah kan, hafal balik semua matan-matan yang Jumriyah Jurumiyah hafal balik. Kemudian hafal matan-matan hadis, semua hafal balik. Semata-mata apa? Nak dapatkan ilmu agama. Siang mengajar fizik, siang malam mengajar masjid. Orang datanglah nak jumpa Ustaz Abdullah Khairi. Betul tu? Tengok-tengok duduk dalam makmal ajar fizik dalam bahasa Inggeris. Terkejut pakcik tu. Ni ustaz ke cikgu? Saya kata dua-dua boleh. Rupanya ajar fizik, malam jadi ustaz. Alhamdulillah, tuan-tuan, minta tauliah Majlis Agama Pulau Pinang, dapat tauliah, kemudian di Selangor. Lepas dapat ijazah, kemudian sambung dalam kaunseling, master kaunseling. Pelik, tuan-tuan. Siang kadang-kadang jadi kaunselor. Saya ada CR kaunselor. Orang datanglah, dulu kaunselor lah. Kaunselor bukan susah. Kaunselor ni pendengar yang baik ya. Tanya ustaz tahu lah apa jadi kaunselor. Orang datang dia cerita, ustaz ni saya ada masalah. Saya dengar aja. Ya. Ni macam mana nak selesai? Ya. Lah kali dia selesai sendiri. Itu kaunselor. Kemudian sambung lagi, ambil PhD dalam psikologi. Tuan-tuan tengok bidang yang berbeza. Rupa-rupanya, tuan-tuan, Allah angkat dengan ada agama tu. Allah angkat kita. Allah angkat. Saya boleh duduk atas bangku ni. Kan? Amang dengan Ustaz Don tak layak saya. Kalau dari segi usia memang saya tua lah, 51 dah kan. Tapi dari segi ilmu Ustaz Don hebat daripada saya. Saya sanggup cium tangan dia. Sebab apa? Dia ilmu agama lebih hebat daripada saya. Orang utara. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Dengan ilmu Allah angkat darjat. Sebab tu nak mulia, tuan-tuan, belajar ilmu. Belajar ilmu bukan baca buku. Tuan-tuan baca buku lingkup, tuan-tuan. Kena berguru. Saya malam-malam nak mengajar, petang tu pergi duduk depan ayah. Buka kitab ni, kitab kuning, kita mengaji kitab kuning lah, kita torak kan. Mengaji kitab kuning, baca tu mula merapu. Kan? Bawah mim. Bumi bom.
Ni ayah ni apa dia ni? Bom ke apa ni? Bom kepala otak hang. Ayah saya cakap tu. So apa bunyi? Bumi, bawa mim bumi. Lepas tu beli satu kitab, kitab Sakaratul Maut karangan Dr. Ain Al-Qarni tu. Saya bacalah, tulis Jawi tu kan, mengajarlah bab tu. Walaupun ada orang marah kan baca kitab tu, tapi ada kebaikan dia. Pergi mengajar dengan ayah, tiba-tiba istilah baru, committed kat mimba wata-wata. Ayah tak tahu. Ayah ni apa dia? Yang kitab lama dia tahu, bawa mim bumi. Yang ni kat mim wata-wata ke metod. Saya kata ayah pandai-pandai ayah pun, yang ni ayah tak pandai. Saya kata apa? Yang ni bukan ke metod, ni committed. Oh, yang ni aku tak erti, dia kata. Menunjukkan dengan ilmu, ada orang tuan-tuan dia hebat, kadang-kadang kita memerlukan orang. Dan pernah berlaku di masjid saya, ada satu imam dia baca khutbah. Dia baca 5 tajuk. Maulud Nabi, Muharram tu, Maulud Nabi, Isra' Mi'raj, kemudian raya puasa, raya haji. Dia naik tu, dia muda tahu dah Maulud Nabi. Dia baca tu sebulan tu Maulud Nabi lah. Sampai orang tahu ada cemuh lah, boring. Apa yang berlaku? Dia muda dia pergi ambil kitab tu, dia bawa sorok. Dia petak yang barunya. Dia pun naik tulis Jawi. Alhamdulillah boleh baca. Dia pun naik, alhamdulillah. Hari ini apa ittaqullah apa semua tu, tajuk khutbah saya penyalahgunaan dadah. Semua kata, oh ni khutbah baru, khutbah baru. Hendaklah kita menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Iaitu tulis Jawi. Harawau amzah yanun, heroin. Kokin kakwa amzah yanun, kokin. Morfin mim fawau amzah yanun, morfin. Dia tak pernah baca. Hendaklah kita menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Iaitu apa dia? Dia kata hentam dia bagian tahu. Iaitu heroin, morfin, kokain. Rupa-rupanya dalam hidup kita ni tak semua kita pandai. Kita kena minta tolong orang. Bukan heroin, heroin. Dia pergi hantam heroin, yang paling teruk kokain. Semua duduk bawah. Dadah baru ni tak pernah dengar. Rupanya kita memerlukan orang. Kena belajar ilmu, Allah angkat darjat. Pernah berlaku tuan-tuan di Penang. Seorang imam baca khutbah, tulis Jawi. Dalam Jawi ni kena menuntut juga. Apa dah tuan-tuan? Majlis Persatuan Mahasiswa UIA buat program bakti siswa, bagi tag daripada pengajian Islam. Dia anak-anak ada tag je lah, alhamdulillah, ittaqullah apa semua. Alhamdulillah kita hari ini menerima kunjungan daripada pelajar-pelajar Universiti Islam Antarabangsa. Semua seronok lah. Iaitu daripada tulis Jawi fakulti natang apa ni, iaitu daripada paku lantai pengajian Islam. Paku lantai rupanya fakulti. Menunjukkan kita kena ada ilmu, kena belajar dengan orang. Tak semua kita pandai, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, alhamdulillah bila ada ilmu Allah angkat darjat kita. Tak kira lah ilmu apa pun. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan bidang apa agama, ada orang dia bidang lain, tapi dengan ilmu Allah angkat darjatnya. Ni Datuk Imran, bidangnya Datuk bidang mana tu? Sosiologi. Tapi ahli masjid, orang mulia dia. Tengok Allah angkat darjat dia, bukan saja dalam bidang tu dengan pangkat, tapi ahli masjid Allah angkat darjat kita. Begitu juga kita yang dua ni bukan hebat sangat pun, tapi kita berkongsi ilmu, Allah angkat darjat kita. Tapi tak jadi juga, jangan jadi seperti mana Bal'am bin Ba'urah. Bal'am ni tuan-tuan ialah hidup zaman Nabi Musa alaihissalam. Ilmu tak hebat tak ilmu ni, ilmu dia boleh berjalan atas air. Ini Bal'am Ba'urah. Anak murid dia tuan-tuan lagi hebat daripada dia. Anak murid dia datang terbang macam tuan-tuan lah. Anak tok guru mengajar, hampa lena, hampa berlagak lebih daripada tok guru ni. Semua tu ustaz kami tahu dah. Ni anak murid dia terbang. Setengah kata tuan-tuan, saya baca kisah Bal'am bin Ba'urah ni, apa yang berlaku. Anak murid datang tuan-tuan bawa ni apa, colok bawa apa, jamur orang panggil tu, jamur ya, obor tu bawa tu terbang. Lalu mereka letakkan jamur tu menyala ni. Bal'am ni hebat tak hebat dengan ilmu dia, dia mengajar di atas api. Duduk di atas api tu mengajar. Hebat tak? Kerana ilmu dia Allah angkat darjat. Tetapi apabila disuruh berdoa hancurkan Nabi Musa, dia doa, dia hancur.
Sebab tu tuan-tuan, dengan ilmu Allah angkat darjat kita. Sebab tu tuan-tuan, bagilah ada ilmu. Ilmu apa? Awaluddin ma'rifatullah. Ilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan jadi electrical yang kenal Allah, tuan-tuan lebih hebat daripada orang yang ada agama. Tuan-tuan jadi apa? Ilmu sosiologi, tapi kenal Allah, lebih hebat daripada orang yang ada agama. Sebab apa? Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dekat dengan Allah. Itu disebut awaluddin ma'rifatullah. Nak buat maksiat, ya Allah aku nak mati, ya Allah bagaimana aku nak jumpa Allah esok. Ni dia dah ni, insting ni. Ya Allah aku nak berzina, bagaimana aku nak duduk di hadapan Allah, nak jawab depan Allah. Dia ada tu insting tu. Nah, ini insting, takut dengan Allah. Yang kedua apa? Yang kedua disebut dalam Tirmizi dan riwayatkan Ibnu Majah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam ini dia buat silap. Sebaik-baik orang yang buat silap, taubat banyak-banyak. Kita buat silap hebat macam mana pun, kita buat silap, taubat banyak-banyak. Taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka orang yang taubat dan suka menyucikan diri. Tuan-tuan, kita banyak dosa silap. Astaghfirullahalazim. Kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin, dia kata orang yang bertaubat ni hebat. Nak tahu orang tu taubat, 3 perkara. Pertama, dia buat maksiat, dia berhenti tak buat dah. Kemudian dia menyesal sungguh. Yang ketiga, dia tak ulang semula. Itu tanda orang yang bertaubat. Sebab tu kalau kita ni, mana ada manusia tak buat silap. Saya pun ada buat silap, kadang-kadang tersilap. Duduk tuan-tuan, umur saya 51 nak masuk 52. Kadang-kadang termenung. 6 orang kawan aku mati dah. 6 orang lah tuan-tuan. 6 orang tak ada lah ustaz. Baru ni jumpa kelas-kelas kan. Tengok-tengok tak ada 6 orang dah. Mana ni? Lepas 2 orang kena jantung, seorang buah pinggang, 3 orang kencing manis. Semua 36 orang. 30 tu lagi teruk, kena kencing. Buat macam mana tuan-tuan? 6 orang meninggal lah. Menunjukkan apa tuan-tuan? Allah, sampai masa Allah ambil nyawa aku. Kadang-kadang termenung, naik kereta lagi, accident mati ni. Kadang-kadang bawa umrah kan, duk cakap mungkin kapal terbang jatuh. Tak tahu mati tu macam mana kan. Bukan mati tu maksud dia sakit. Tuan-tuan ingat, bukan mati tu maksud dia accident. Bukan mati tu tuan-tuan duduk terlantar tak makan mati. Ada orang duduk saja mati. Saya duduk bawa orang pergi umrah tuan-tuan, duduk pergi ziarah pakcik. Pakcik okey ke? Okey ustaz, hari ni nak buat umrah 2, pagi 1, petang tu. 3 hari kolap terus. Nak pakcik umrah larat dah. Tak larat dah. Esok mati tuan-tuan. Itu Allah mati dah. Sehari 2 kali umrah, dia dapat 6 umrah. Hari berikutnya meninggal. Ada orang tuan-tuan di Teluk Intan, saya cerita ni, sharpshooter, tembak tepat, boleh hebat lah. Dia orang melawak, saya suka melawak tuan-tuan. Nampak memang saya garang ustaz, memang suara saya nampak macam garang. Nampak oi, nampak pakcik, suara saya memang macam tu. Tapi hati saya ni ada taman. Ustaz Don tahu lah kan? Saya senang menangis tuan-tuan, senang menangis. Orang cerita tentang Nabi, ayat mata mesti keluar. Senang teriak kan? Jadi nampak garang. Saya suka melawak. Pergi umrah dengan saya melawak lah. Kadang-kadang saya buat teriak, ada orang tak suka dengan saya, tapi pakcik ni suka melawak dengan saya. Habis-habis tuan-tuan di Madinah, saya tengok pakcik Jena, kata ini tak apa nak sihat, kata ni kita nak pergi umrah esok, Jena nak pergi ni tak apa. Macam mana? Kalau tak boleh tolak lah. Ni saya tak larat tolak ni, bawa ramai ni, tak apa-apa kita upah. Tuan-tuan alhamdulillah sampai sana sihat. Itu kata sihat tu, sihat. Rupanya tuan-tuan Allah nak ambil nyawanya ketika dia tawaf wada. Tawaf wada tu pergi tengok, tak larat, duduk tak larat. Bantai di belakang lah. Bini dia umur 50, dia 70 lebih. Saya ingat bini dia tu anak dia. Pakcik main dengan siapa? Dia kata saya main dengan bini. Saya pun tengok sebelah, ni bini ke? Tak ingat siapa? Lah ingat anak dia muda. Saya kata macam mana pakcik umur 70 lebih boleh menikah dengan makcik muda? Kata saya dulu sharpshooter dia. Sambil duduk sharpshooter tu, saya shooter lah anak dara ni. Saya kena nikah muda. Orang tu umur 16, kawan ni 30 lebih. Nak tuan 2 minit. Lepas tu kan saya pun melawak. Ni pakcik tak larat esok nak tawaf wida macam nak? Tak apa, tak boleh lah, menantu saya dah. Turun esok nak tawaf,
Tak larat dah. Lemah kan. Pakcik, tak kata apa dah. Saya buat menantu dah. Menantu dia doktor. Doktor, naik motor ikat sebelah, ikat. Jadi menantu dia kata, macam mana? Ikat. Jadi boleh tawaf dengan motor. Doktor bawa. Dia ikat. Ikat ni tawaf. Tawaf yang pertama okey, yang kedua okey, yang keempat senyap. Rupanya tawaf yang keempat dia mati tengah tawaf. Hidup kita ni macam tu tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, dia kata dulu saya ni pernah bunuh 10 orang, tembak, shoot. Tapi Allah ampunkan dosa dia, kata saya banyak silap. Dia mati depan Kaabah. Tengok. Sebab tu manusia ni ada silap, tuan-tuan. Apa yang boleh kita buat? Kita taubat kepada Allah. Tuan-tuan tengok Sayyidina Umar, tuan-tuan tengok. Hebat dah Sayyidina Umar, digelar 3 gelaran. Umar ni hebat dak zaman jahilah? Dahsyat. Tapi diberi 3 gelaran. Pertama apa? Al-Faruq. Yang kedua apa? Pendahulu wahyu. Sebelum wahyu turun, dia cakap tu pendapat macam wahyu. Yang ketiga apa? Mati dalam mihrab Nabi. Tu. Ni orang yang hebat. Sebab tu kita nak ambil Sayyidina Umar susah sangat, terlalu ideal sangat. Maka kita bagi dalam bentuk yang boleh kita ikut. Tuan-tuan, tambah ilmu. Kalau ada silap, Nabi kata innani la yughar. Aku ni kadang-kadang terlalai. Wa innani la astaghfirullah fi yaumin mi'ata maratin. Aku akan istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Apa istighfar yang paling elok? Tuan-tuan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Buatlah tuan-tuan, insyaallah Allah angkat darjat kita lebih hebat daripada malaikat, insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Kan saya dah kata jerit. Baik, gurau Ustaz. Banyak Ustaz, banyak tulis Ustaz. Okey, kita nak berhenti seketika bagi ruang kepada tuan-tuan yang mungkin dah ada catatan sikit, ataupun mungkin saya nak buka juga kalau katakan Ustaz Don ataupun Ustaz sendiri ada soalan nak dikemukakan kepada karya-karya, dan insya-Allah kita ada hadiah. Betul ya? Ada hadiah Okey, saya bagi soalan saya dululah. Soalan saya mudah. Siapa boleh jawab angkat tangan. Boleh Boleh, nanti kita minta bantuan urus dia. Kalau ada muslimat yang tak boleh ke depan, kita minta urus dia. Apa dia Ustaz? Panel tak boleh lah. Baik. Soalan pertama. Tuan-tuan nak soalan yang susah ke yang susah banyak? Okey, kita bagi soalan mudah dululah. Apa maksud maksum? Maksum. Mana? Baju merah. Merah juga. Tak apa. Apa dia? Terpelihara daripada dosa. Masya Allah. Okey, boleh kita bagi satu? Silakan Ustaz Khair. Ustaz Khairi. Itu dia. Ustaz lah patut bagi. Ustaz lah patut bagi, baru orang hargai, betul. Okey, sagi. Ustaz lah bagi. Betul. Orang tu Ustaz Man. Sungguh. Okey, soalan kedua. Saya minta Ustaz Don 2 soalan, Ustaz 1 soalan. Apa 3 tingkat taubat yang dikatakan oleh Imam Nawawi? Kalau nak taubat ni macam mana? Ada 3. Tanda seseorang itu bertaubat. Mana? Bukan baju merah baju putih pula. Nombor 1. Tak mai. Dia tak buat dosa. Tak buat dosa. Okey. Menyesal. Yang azam tak mau buat. Yang ketiga berazam tak mau buat. Okey. Boleh urus dia 1. Ini semua tanya sekali jawab terus. Bunga juga tapi ada coklat. Taklah Khairi patut bagi. Okey. Ustaz 1 soalan.
Sekarang bagi soalan. Kita buat 5 soalan Ustaz. 5 soalan. 5 soalan lagi 3. Siapa nama imam yang mengarang syair pujian Nabi yang terbaik tadi? Itu depan abang dah angkat dah. Siapa abang? Imam Al-Busiri. Bagilah satu takbir. Dekat dia takbir. Itu. Okey, soalan kedua Ustaz. Ada lagi. Dia macam pelepah kat kita ni. Jadi Ustaz saya 2, Ustaz 2, Ustaz 1. Okay, saya kan Ustaz lalu bagi Ustaz lalu. Bagi satu. Soalan lalu. Tak satu soalan yang ceramah tadi. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti. Katakan. Siti apa? Siti Ruqayyah. Siti Ruqayyah. Betul. Betul. Baik, soalan terakhir Ustaz. Saya juga. Ustaz. Masya Allah. Siapakah nama ustaz yang mengarang Syama'il Muhammadiyah qasidah tadi? Allahu. Siapakah nama beliau? Bermula dengan huruf N. Tadi tengok macam sungguh-sungguh dah tengok kita. Tanya tak boleh jawab pula dah. Kah? Mana? Aywah. Ni geng-geng budak qasidah. Mesti kenal ni. Siapa? Ustaz Nizam Banjari. Takbir. Itulah macam baguslah. Okey, kita ambil sagu hati. Ustaz Nizam Arifin Al-Banjari. Orang Pulau Pinang juga. Ustaz Al-Khairi orang Pulau Pinang. Okey, kita pergi kepada pusingan kedua, boleh Ustaz? Boleh. Soalan lebih mencabar sikit. Yang ni mencabar sikit. Soalan lebih mencabar, lebih bercritical thinking sikit. Masya boleh Allah. Ustaz? Okey, baik Ustaz. Section 7. Section 7. Jadi critical thinking critical thinking sikit. Section 7 Ustaz kan, bukan kalau seluruh kampung lah. Diang pergi belakang pula Ustaz lagi, paku lantai. Kena kencing Ustaz. Allah, jahanam. Baik. 2018-2019 Ustaz. Baik. Kita tengok ada isu-isu tentang Nabi dihina, lukis karikatur Nabi. Baik. Tentang cerita keburukan Nabi, macam-macam lah dan sebagainya. Kadang-kadang ada tindakan-tindakan kita yang melampaui batas. La haula wala quwwata. Ada di kalangan kita yang pergi mencari orang sampai buat tindakan melulu pukul dan sebagainya. Ada juga sebahagian daripada kita yang tak ada respon, buat tak tahu je kan. Jadi sebenarnya kalau ikut daripada pandangan Ustaz, apa sepatutnya kita buat sekiranya ada cacian, makian, hinaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Saya seronok dengan cerita Ustaz Allah Khairi tadi, kata cerita tentang macam mana ilmu meningkatkan kedudukan kita, seperti mana para sahabat Nabi mengangkat darjat mereka dengan ilmu. Ustaz Allah, sambil Ustaz lah duduk cerita tu, saya duduk gambar, tengok hebat Nabi. Antara sunnah Nabi yang ditinggalkan hari ni, ini pada hemat saya saja, boleh jadi saya salah nah. Kalau saya salah, Ustaz lah boleh tegur, Datuk boleh tegur, Ustaz Hashim ada nah, boleh tegur. Antara sunnah Nabi yang hari ni yang semakin ditinggalkan, sebelum kita nak jawab orang hina Nabi ni, nah, sebab tadi Ustaz Allah sebut tu tertarik hati saya, terangsang saya untuk nak jawab, nak kongsi, seronok dengar. Dengan ilmu Allah Ta'ala angkat martabat, dan tengok apa jadi kat sahabat. Salah satu sunnah Nabi yang ditinggalkan kita hari ni ialah Nabi masa kahwin dengan isteri Nabi, isteri Nabi okey, hebat, tapi bila kahwin dengan Nabi, semua isteri Nabi jadi orang alim. Yang ni hujah yang menolak bahawa Nabi orang yang gila perempuan, orang yang berfikiran tidak waras. Sebab apa?
Kalau tengok hari ni orang yang gila perempuan, orang yang fikiran tak waras dan sebagainya, perempuan yang ada keliling dia semuanya perempuan yang tak betul akal fikiran dia. Tapi Nabi, semua isteri Nabi yang Nabi kahwin, semuanya jadi alim. Sampai hari ini kita masih membaca hadis-hadis riwayat daripada Siti Aisyah. Oleh itu saya menyeru semua abang-abang suami-suami yang ada dekat sini, jom kita ikut sunnah Nabi, jadikan isteri kita juga alim. Yang ni satu sunnah yang jarang kita buat. Suaminya hebat, Masya Allah, tapi isterinya ketinggalan jauh ke belakang. Nabi tidak. Hebat Nabi, hebat isteri Nabi. Sehingga kan ketika mana, kalau kata ambil tadi kan, sahabat yang boleh ikut Nabi kan, sahabiah isteri Nabi, ketika haji umrah apa Ustaz, yang Nabi tak boleh masuk, lepas tu kena cukok kepala awal tu kan, kat Hudaibiyah kan, Nabi pi nak buat umrah, tengok tak boleh masuk. Nabi kata kat sahabat, dah lah kita semua kena tahallul lah, dekat situ. Lepas tu kita sembelih binatang kita, kena tanggalkan pakaian ihram kita, dia kena dam lah, sembelih kambing kat situ. Seorang pun sahabat tak buat. Datang isteri Nabi Ummu Salamah, dia kata, apa kata kalau Rasulullah buat dulu? Nabi duduk, sahabat mai cukok rambut Nabi, cukok semua para sahabat selepas itu. Hebat betul isteri Nabi, alim dia, boleh menasihatkan seorang Nabi. Dahsyat betul. Ini sunnah Nabi yang kita kena terap. Ambil daripada Ustaz Lah Khairi punya point tadi, yang saya rasa saya nak share sikit dengan tuan-tuan. Baik, bila orang hina Nabi, bila orang cerca Nabi, bila tajuk ni, maaf kalau saya sebut, rata-rata kita nampak orang yang buat karikatur dekat Nabi, orang yang buat status, orang yang mai tulis kata apa duk sambut Nabi ni manusia biasa, dia jadi jenis dia tak boleh terima orang ra'i Nabi ramai-ramai. Pasal apa sambut birthday dia 2 orang aja. Hak sambut Nabi satu dunia. Dia jadi tak puas hati, dia kata Nabi ni orang biasa, dia jenis macam tak syok. Saya sebelum nak pergi kepada orang yang hina Nabi dengan lukisan karikatur daripada Denmark, daripada orang US, daripada orang UK, daripada orang-orang daripada Singapura, daripada mana yang mungkin ada menyindir Nabi dan sebagainya, sebelum orang yang bukan Islam, saya nak habaq dulu kepada kita orang Islam. Apa dia? Hilangkan dulu tabiat yang ini. Apa tabiat tu? Setiap kali masuk maulid Nabi, kita bergaduh. Sedangkan Nabi Isa sebelum Nabi lahir, Nabi Isa punya umur dengan Nabi punya umur bezanya 600 tahun. 600 tahun. Maknanya Nabi tak lahir lagi. Tapi ketika mana Nabi Isa menceritakan tentang Nabi Muhammad, dirakamkan dalam surah Saf juzuk 28, Nabi Isa kata, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dengar elok-elok. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Apa dia kata? Hai Bani Israel, kata Nabi Isa, aku nabi kamu, aku diberikan kitab Injil, membenarkan kitab Taurat, dan aku memberi berita gembira kepada kamu. Sepatutnya Nabi lahir, semua orang kena syok. Tak kisahlah kawan ni nak selawat ke apakah, yang penting semua orang kena syok, tak boleh gaduh. Hari ini kita, Nabi Isa dengan Nabi jarak 600 tahun, gembira dia. Nabi belum lahir, gembira dia kerana tahu Nabi akan lahir. Umat Nabi, hari lahir Nabi bergaduh. Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jauh kita menyimpang. Ini saya menyeru untuk kita dulu, sebelum nak pergi hina Nabi, nak pergi apa, yang ni dulu kita kena padam. Lepas ni kalau jumpa kata orang nak mulakan pergaduhan, tanya soalan-soalan yang boleh kontroversi, bagi tahu hang umat Nabi mana. Aku umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad, kurang-kurang tunjuk sikit rasa gembira Nabi lahir, jangan bergaduh dengan aku. Ini yang pertama, saya menyeru dalam kempen hari ini bersempena forum perdana Maulid Nabi.
Lepas tu baru kita masuk tajuk orang hina Nabi. Jadi bila orang start hina Nabi, bam, orang kata Nabi ni orang lelaki yang masalah dalam pemikiran dia kerana kahwin dengan budak-budak kecil. Setiap itu Siti Aisyah, pam, mai pula lagi Nabi Muhammad ini lelaki yang tak berguna kerana dia mempunyai 12 orang isteri. Macam mana seorang lelaki boleh ada 12 isteri untuk membahagikan kasih sayang dia? Tapi mereka terlupa. Masa mereka marah, Nabi kata Nabi kahwin 12 orang isteri. Yang berkata tu katalah orang beraliran, contoh orang Nasrani, orang Yahudi. Mereka terlupa Nabi-Nabi Yahudi dan Nabi-Nabi yang lahir daripada Bani Israel, Nabi-Nabi yang lahir untuk kitab Injil, kahwinnya banyak. Nabi Isa tak kahwin. Nabi sebelum Nabi Isa, siapa dia? Nabi Bani Israel semua. Nabi Sulaiman, berapa isteri dia? 100. Riwayat yang lain 1000. Kalau Nabi Bani Israel boleh 1000, Nabi kita 12. Allah, sikit sangat. Betul? Nabi Sulaiman yang dibanggakan dengan Solomon temple yang dibanggakan dengan Solomon. Buka riwayat, buka dalam kitab tafsir, ada tu siapa kitab? Imam Ibn Katsir, Bidayah wa Nihayah. Berapa ramai isteri Nabi Sulaiman? 100. Ini Nabi Bani Israel yang dibanggakan. Berapa? 100. 100 nak banding dengan 12? Alah, sikit je. Sikit saja. Jadi kalau macam tu kita bincang, kalau orang gaduh hina Nabi macam tu, agak-agak sebab apa? Maka betul Nabi kita punya doa. Nabi kata apa? Allahumma ghfir lil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan umat aku, depa tak tahu. Kalau depa tahu mesti depa tak hina Nabi. Depa bukan tahu yang hina Nabi ni, depa bukan tahu ketika mana malaikat nak hempuk bukit dekat keluarga-keluarga Taif yang tidak beriman. Apa Nabi kata? Jangan. Aku doakan daripada tulang sulbi mereka keluar orang yang beriman. Mereka tak tahu cerita tu. Mereka yang tahu cerita Nabi bunuh orang dalam perang. Memanglah kalau dalam perang hidup bersalam, mana perang? Kita di dalam perang, mari kita lawan. Assalamualaikum. Tikam saya tak apa. Perang apa lagu tu? Dalam perang mesti kena lawan lah. Macamlah tak ada peperangan yang berlaku untuk agama-agama lain. Sebab apa? Sebab mereka tak tahu. Timbul persoalan dekat situ Ustaz. Kalau mereka tak tahu, Ustaz kata 2018-2019, betul tak? Apa yang berlaku menyebabkan mereka tak tahu? Inilah kesimpulan untuk soalan kedua malam ni kepada kita. Apa dia? Orang bukan Islam, orang jahat musuh Islam, mereka tak baca Quran dan hadis. Mereka tengok umat Islam. Oleh itu jom kita buat sesuatu yang menyebabkan kita boleh mempertahankan Nabi. Akhlak kita, perangai kita, disiplin kita, pergaulan kita, ilmu kita. Ketika mana, minta maaf kalau saya sebut ni, Datuk kalau saya sebut macam tak sesuai, Datuk tegur saya lah. Sebab Datuk mungkin tahu apa yang lebih protokol daripada saya lah, minta maaf lah. Pada hemat saya, hari ni kita tak mau lagi orang Malaysia, bila orang tanya dekat kita sebagai rakyat Malaysia, contohnya, Alhamdulillah negara Malaysia ini ada anak-anak yang bijak dalam sains. Wahai budak, apa yang menyebabkan kamu pandai dalam sains? Alhamdulillah, mak saya lah suruh saya belajar. Takkan jawab macam tu. Bagaimana jawapan kalau orang tanya untuk anak-anak yang pandai dalam sains? Patutnya sains ini adalah tonggak di dalam Al-Quran juga. Bawa orang, oi. Sebab apa? Kita cantikkan diri kita dengan ilmu. Tak mau dah jawapan kita lekeh. Ni pasukan bola menang ni macam mana kapten? Kira kami duk berlatih lah selalu. Jangan jawab gah sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, dalam kami beragama Islam, antara benda yang kami ada adalah jihad. Jihad maknanya sungguh-sungguh. Orang Islam mesti lebih sungguh. Bila jawab macam tu, orang dengar, wow, kawan ni ada matlamat.
Jadi jom kita sama-sama dalam tajuk Nabi dihina, Nabi dicerca, cukup dah ramai dah orang tolong bagi jawapan. Tapi orang tak mau dengar juga. Sebab apa? Mereka tak mau baca Quran, mereka tak mau baca hadis. Yang mereka tengok dan mereka baca adalah umat Islam. Jadi hari ini kita lah bersempena dengan forum perdana. Tak apa, saya semangat sikit Ustaz lah. Saya suara bawah sikit daripada Ustaz lah. Sikit di bawah. Saya tak tinggi, tak boleh lawan. Lawan Tokyo tak boleh. Dia ada daulat. Dah tak boleh. Tinggi daripada dia, nanti cirit lepas ni. Tak boleh. Dia daulat dia. Jadi saya menyeru semua jemaah yang ada di sini. Dalam bukan televisyen ni. Dalam alam maya ni pun saya seru. Semua yang ada, jom umat Islam. Kita tune balik. Sebab apa? Dulu kita adalah bangsa berdaulat yang dihormati. Pasal kalau tidak, manakan mungkin orang datang berziarah kepada kita untuk mempelajari ilmu dan mengiktiraf kita sebagai pusat penyebaran Islam terbesar di Asia Tenggara. Syair orang tua-tua dulu bila diceritakan tentang maulid Nabi, katanya begini. Saya ambil daripada titah Tuanku Agung masa saya buat maulid dekat Kuantan hari tu. Masa maulid, Tuanku Agung ada di luar negara, Tuanku titah ketika maulid di Kuantan. Apa syair dia yang saya sempat tulis? Tuan-tuan dengar nah. Saya kita tanya soalan tau. Abang siap dah, soalan bocor dah, siap abang dah. Siapa boleh syarah syair ni? Jangan katakan, ni saya sendiri akan pergi bagi hadiah tu, tanya nak berapa ringgit? 10, 20, 50. Kalau boleh syarah syair ni. Nak abang orang tua-tua punya syair sampai kat kita, tapi sebab kita tak mau, minta maaf kalau saya sebut, kita nak gelak-gelak saja, kita nak macam ni, kita tak tambah ilmu kepada kita, rugi kita nanti. Apa dia? Kata syair orang tua-tua. Dengar lah. Adakah pergi dalam pergi, tiada pergi dalam pergi, walaupun sudah akan pergi, hakikat pergi tiada pergi. Ini syair orang tua-tua tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar pun, berapa kali pergi memang ada. Boleh izin saya baca sekali lagi Ustaz? Boleh Ustaz? Allah minta maaf, saya baca sikit lagi Ustaz. Sekali lagi saya baca. Ini titah tuanku. Adakah pergi dalam pergi, tiada pergi dalam pergi, walau sudah akan pergi, hakikat pergi tiada pergi. Mendalam betul, Masya Allah. Anak tuanku Tengku Amir syarahkan selepas itu. Masa dengar tu kami pun blur. Uish, apa dia ni? Memang iyalah tuanku Sultan kita, Selangor, Pahang, Johor, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan, semua ni kan dia semua ada kesan daripada keturunan baginda Nabi SAW. Jadi ilmu syair mereka tu takjub. Nanti siapa boleh syarah yang ni bagi tahu saya tau. Itu kita tinggal dulu. Sagilah baru kita syarah lah. Saya nak tanya soalan. Jadi untuk round yang kedua, dalam tajuk menghina Nabi, apa benda kita kena buat? Step yang pertama, ubah kita dulu semua. Macam mana cara kita nak ubah? Yang disebut, yang saya sempat tulis ialah doa Nabi tadi. Allahumma ghfir lil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong ampunkan dosa umat Nabi sebab semuanya tak tahu. Kalau mereka tahu, mesti mereka tak buat. Satu. Yang kedua apa dia? Jangan lupa firman Allah dalam Quran, allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Apa dia? Dan orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, kita buat tadi. Dan berzikir dalam keadaan duduk, kita buat tadi. Dan berzikir dalam keadaan berbaring. Atuk-atuk kita dulu sebelum mereka tidur, mereka zikir banyak ya. Tuk-tuk kita semua zikir banyak. Kita tak ada, baru letak petik sekali tidur dah. Kita tak sampai tahap begitu. Tapi ada yang buat. Cuma yang keempat orang tak buat. Dia sedangkan dia sebut 4 benda tu. Orang yang zikir berdiri, duduk, berbaring dan berfikir tentang Allah, ciptaan Allah itu. Yang tu saya minta kita buat tadi. Jom kita berfikir, kita ubah diri kita. Ubah jadi umat yang hebat.
Biar macam mana pun benda mai, kita jadi macam span. Peram dekat kita, kita sedut masuk, kita perah pergi ke tepi. Supaya apa? Bila lepas ni orang nak hina Nabi pun, orang kata aku tak boleh kata kat mereka. Sebab apa? Hak yang duduk sebelah rumah aku tu baik. Masya Allah. Masya Allah. Ada satu cerita, round ketiga saya cerita. Saya tarik balik apa yang saya kata ni. Saya tarik balik, saya kata ingat tak yang saya sebut tadi? Ada satu cerita, saya akan cerita kat tuan-tuan. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, alhamdulillah. Makna kata kita kena ubah diri kita, Ustaz. Jangan salahkan orang, ubah diri kita. Betul, insya-Allah. Baik, kita masih lagi dalam pusingan yang kedua, kepada panel kita yang kedua. Ustaz Lah. Kenapa Ustaz? Semangat, oh. Ingat nak balik dah. Baik. Sebut tentang cinta pada Nabi. Sebut tentang sayang pada Nabi. Tapi sebelum kita pergi mahalnya harga sebuah cinta pada Nabi, kadang-kadang ada di kalangan kita ni, kalau sebut saja selebriti, wow, selfie sana, selfie sini. Kalau kata minta untuk bayar satu amount RM100, RM1,000 untuk meet and greet, high tea, dinner bersama dan sebagainya, berpusu-pusu, beratur. Redah hujan, redah jam, tak ada masalah. Kalau kata pemain bola sepak sanggup tunggu daripada pukul 5 petang, 4 petang dah ada dekat stadium, nak dapatkan tanda tangan tu Cristiano Ronaldo tu, nak dapat tanda tangan David Beckham tu, itu mahal Ustaz. Lama Ustaz. Itu tak ada masalah Ustaz. Tapi kalau sebut tentang cinta pada Nabi ni, masing-masing rasa macam suam-suam kuku, rasa macam biasa-biasa je. Jadi saya minta Ustaz cuba kongsi sikit. Kalau kata kita dapatlah harga semahal cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sebenarnya kita dapat bila kita cinta pada Nabi Ustaz? Itu Ustaz. Allahu Akbar. Nabi ada bersabda yang riwayatkan oleh Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Dalam hadis itu kata apa? Al-mar'u, dalam riwayat lain kata ar-rajulu. Al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cinta. Tuan-tuan cinta siapa? Nabi. Nabi dah tak ada dah. Sebab tu dalam satu majlis tuan-tuan, berduduk dengan para sahabat semua yang VIP ni. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, kan? Sahabat Sayyidina Ali, Muaz bin Jabal, ni sahabat hebat-hebat ni. Nabi tanya, wahai sahabatku, siapa yang paling mulia di kalangan kamu? Sahabat senyap. Kemudian ada seorang sahabat bangun, para malaikat ya Rasulullah. Nabi kata malaikat memang mulia sebab mereka tak ada hawa nafsu, mereka melihat Allah, mereka ada yang sujud, ada rokok, memang mereka mulia. Tapi ada lagi yang paling mulia. Sahabat pun termenung. Seorang sahabat bangun, para nabi ya Rasulullah. Lalu Nabi kata memang nabi, para anbiya ni mulia sebab Allah bagi wahyu, mereka dimaksum, memang mulia. Tapi ada yang mulia lagi. Lalu sahabat kata kami ya Rasulullah. Lalu Nabi kata memang kamu mulia sebab kamu bersama dengan aku, kamu tengok aku, apa aku buat kamu tengok, kamu buat silap tanya dengan aku. Tapi ada yang mulia lagi. Semua sahabat senyap. Ketika itu Nabi menangis sehingga basah janggutnya. Dalam riwayat kata, Nabi kata mereka ini sangat mulia, tetapi mereka ini tak pernah melihat aku, mereka tak pernah bersama dengan aku, dan mereka tak pernah melihat pertuturan aku dan diri aku. Mereka adalah umat akhir zaman. Siapa itu? Kita tuan-tuan tak pernah tengok Nabi. Tuan-tuan dah tengok Nabi dah? Ni yang ceramah ni pun tak pernah tengok Nabi. Saya minta maaf lah, 51 Ustaz Don, tak mimpi lagi Nabi SAW. Pernah duduk dalam raudah tuan-tuan, berdoa situ, zikir ni beribu kali, minta ya Allah bagilah aku tertidur, aku mimpi Nabi. Tak mimpi juga. Yang mimpi bini aku. Duk fikir bini aku duk tunggu dalam hotel tu, mampu aku lagi kan. Tak mimpi juga tuan-tuan, nak mimpi Nabi kan? Nak rasa ya Allah macam mana Nabi ni.
nak lahir sayang Nabi. Tapi ada satu kisah tuan-tuan, ada seorang ulama nama Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ni di antara muhaddisin. Sufyan ada dua, satu Sufyan Uyainah, satu Sufyan Ats-Tsauri, wali Allah. Sufyan Uyainah ni adalah guru kepada Imam Syafi'i. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan, siapa yang tak pernah pergi Mesir dia tak tahulah, Imam Syafi'i ni ulama hebat. Saya pergi tempat dia tuan-tuan, kan ada macam kubah ni lah. Dalam kubah dia tu, di atas kubah dia ada ada kapai. Ada kapai di atas. Saya tanya penjaga tu, kenapa ada kapai? Dia kata pemerintah masa tu hormat Imam Syafi'i. Dia buat kapai di atas kubah Imam Syafi'i. Kerana apa? Kerana ilmu Imam Syafi'i seperti mana lautan. Punya dahsyatnya. Kita kadang-kadang hina Imam Syafi'i pada tak hormat. Imam Syafi'i ni guru dia Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ni seorang guru yang tawaduk. Dia kata apa kat Imam Syafi'i? Wahai Syafi'i, aku dah habis ajar ilmu kat kamu lah. Pergi cari guru lain. Cuba tengok tok guru dulu. Habis ilmu dah aku ajar, cari tok guru lain. Lah tok guru lah macam mana? Mengaji dengan aku PhD hadis, yang lain tak boleh pakai. Tu masalah tuan-tuan. Semua rasa dia hebat. Hebat apa tuan-tuan? Ilmu Allah ni, Allah tak ada tolok banding tuan-tuan. Ni dia kata ni, pergi cari tok guru lain. Nak cari mana lagi? Atas Imam Syafi'i. Pergi mengaji dengan Imam Malik. Imam Malik yang menulis Al-Muwatta. Tuan-tuan ada Al-Muwatta? Muwatta ni kalau tuan-tuan baca, tak ada ilmu betul tentang Quran dengan Quran ni ataupun mustalah hadis ni, memang tak faham lah. Kan? Al-Muwatta ni, pergi mengaji dengan Al-Muwatta dengan Imam Malik. Tok guru Imam Syafi'i pergi. Sampai tuan-tuan di Madinah masa tu, Imam Malik ni dia tak pergi mana, dia duduk di Madinah. Kubur dia ada di Madinah. Ketuk pintu tuan-tuan. Imam Syafi'i ni hebat tak hebat, kalau dia berjalan, tuan-tuan tengok dalam kisah dah. Dia berjalan, dia tutup telinga sebelah. Sebab apa? Kalau dia dengar apa orang cakap tu, dia boleh hurai dalam kuliah. Ni dia buka kitab tuan-tuan, dia tutup sebelah lagi. Sebab dia tengok sebelah, dia boleh hurai sebelah. Tengok ya. Kita jalan duk tengok, lupa. Tu pun bahasa hebat dah, aku lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Tu Imam Syafi'i tuan-tuan, pi ketuk, keluar pembantu dia. Wahai pembantu Imam Malik, aku nak jumpa Imam Malik. Nak buat apa? Aku nak mengaji Al-Muwatta. Kejap dia masuk. Wahai Imam Malik, di luar sana ada seorang nak jumpa kamu. Siapa dia? Pergi tanya. Pergi. Siapa? Syafi'i. Masuk. Ada di luar sana Syafi'i. Dia nak mengaji Al-Muwatta dengan kamu. Apa kata Imam Malik? Suruh Syafi'i balik. Suruh dia baca dulu Al-Muwatta. Tu dia, suruh baca dulu. Apa kata Imam Syafi'i? Bagi tahu kat Imam Malik, Al-Muwatta tu ni dalam kepala dia lah. Macam tuan-tuan lah, kami ceramah ni, alah ustaz tu ceramah apa tu, kami tahu lah semua dalam kepala kami. Ini anak murid sekarang ni kan. Allah hina tok guru, tak hormat tuan-tuan. Ingat, al-ulama warasatul anbiya. Nabi tak ada dah, ulama Allah tinggal. Dialah pewaris Nabi. Kalau tuan-tuan cinta Nabi, cinta ulama. Hormatlah ustaz ni. Kadang-kadang ustaz pun tak hormat tuan-tuan. Saya pernah keluar daripada kereta lepas ceramah, dia hantam bumper kereta saya. Dia tikam saya kereta saya, walaupun saya ustaz biasalah, tapi tak ada hormat tu kan. Ada mai jumpa saya, apa ustaz? Tua tangan macam ni. Allahu Akbar. Masa tu saya duduk terkah orang di luar, dia terkah aku balik tuan-tuan. Tak hormat langsung lah. Itu biasa kita ustaz biasa lah kan. Cak ayam, orang kampung cak ayam lah. Bila ceramah pun bunyi cak ayam. Tapi inilah yang berlaku. Al-ulama warasatul anbiya. Sufyan Uyainah ni tok guru Imam Syafi'i. Dia tawaf tuan-tuan. Tawaf, tiba-tiba ada seorang anak muda tawaf. Dia tak baca doa yang Nabi ajar. Dia tawaf, dia selawat. Dia tawaf, dia selawat. Dia tawaf, dia selawat. Dia tawaf, dia selawat. Habis-habis tuan-tuan, dia semayang sebelah Sufyan Uyainah. Sufyan tanya, kenapa kamu tak baca doa yang Nabi ajar? Pasal apa selawat? Lalu dia kata, siapa kamu? Aku Sufyan Uyainah. Masya Allah, tok guru hebat, aku nak bagi tahu. Tahun lepas aku datang dengan ayahku. Ayah aku ni buat haji, tawaf, habis tawaf dia duduk sebelah aku. Dia tak larat, tiba-tiba dia tertidur. Rupanya bukan tidur, dia jatuh lemah-lemah, dia meninggal atas rebah aku. Mati atas rebah aku. Aku tengok ayah aku ni, tak ada apa. Tiba-tiba wajah ayah aku dan tubuh dia bertukar menjadi hitam. Hitam. Aku tengok, aku menangis dia tak. Aku teriak dia tak. Sehingga akan aku terlena.
Dalam duk lena tu, tiba-tiba datang seorang lelaki berseri wajahnya, duduk sebelah mayat ayahku ni. Tiba-tiba dia usap daripada kaki sampai kepala ayahku. Tiba-tiba wajah ayahku dan tubuh ayahku berseri-seri wajahnya. Aku tanya, siapa kamu? Lalu lelaki itu kata, masa hidup ayah kamu, dia di antara orang yang asi, buat maksiat. Tetapi masa hidup dia, walaupun dia buat maksiat, dia tak pernah lupa selawat kepada aku. Akulah Muhammad Rasulullah, memberi syafaat kepada dia walaupun dia meninggal. Kerana apa? Cinta Nabi. Ni kita macam Ustaz Duan kata, nak buat maulud Nabi, bergaduh. Ni bid'ah. Allahu Akbar. Bubuh penampak lah tuan-tuan. Geram dia. Tuan-tuan, kita buh maulud Nabi, orang akan marah. Kita tukar pada cinta Nabi. Orang kata pula, kita buat muhabbah Rasul. Marah lagi. Bang, apa ada pada maulud Nabi? Melainkan cerita pasal Nabi, betul tak? Kami cerita ni cerita apa? Politik kah? Ada cerita Nabi. Ustaz Duan cerita macam mana Nabi SAW. Lepas tu cerita macam mana kalau nak hina Nabi. Ni, kita sendiri ni orang Islam. Hormat Nabi. Orang akan hormat kita. Ni cerita Nabi. Tu tuan kita buat maulud. Ada orang kata apa duk buat maulud. Kalau tak buat maulud, tuan-tuan, saya menyanyi tadi, tak ada orang boleh sambung punya. Anak Nabi pun tak kenal. Betul tak? Saya tak ingat lah, tapi saya boleh ingat sampai dekat Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Tapi Ustaz Don dia boleh sebut sampai Adnan. Ustaz sebut tak? Hebat, itu saya menghormatkan. Akal semua ni. Orang Tanjung akal lah ni. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tengok. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tu aku lemah, tak boleh kata apa. Ada khilaf sampai Adnan. Tapi daripada atas ni ada khilaf. Ustaz Don boleh ingat. Saya hormat dia. Aku boleh sampai dekat mana tuan-tuan? Sampai dekat Kilab ya. Lepas tu aku lupa tuan-tuan. Umur dia tak boleh pi dah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihan rahmati Allah, kerana apa kita boleh ingat tu? Kerana kita nak lahir cinta Nabi. Kalau tak buat maulud Nabi, tak sebut, tak ada tuan-tuan. Mungkin disebut Muhammad bin apa? Tak tahu tuan-tuan. Tak tahu Muhammad bin apa? Muhammad bin tak tahu, bin Abdullah Khairi bah. Abdullah Khairi tu aku. Tapi buat maulud Nabi, alhamdulillah anak-anak kita boleh sebut macam Ustaz Don, boleh sebut sampai Adnan. Kerana apa? Isteri Nabi boleh sebut, anak Nabi boleh sebut. Nabi lahir, khilaf ulama. Ada kata 9 hari bulan. Tapi yang 12 tu tuan-tuan, banyak khilaf. Tapi 9 tu agak mutawatir. 9 Rabiul Awal. Kan? Mati Nabi 12 Rabiul Awal. Mati Nabi 12 Rabiul. Kalau tak ada tuan-tuan maulud Nabi, tuan-tuan tahu tak mati Nabi bila? Hijrah Nabi bila? Ada orang kata hijrah Nabi 1 Muharram. Tidak. Hijrah Nabi pada 27 Safar. Nampak? Nabi masuk ke Madinah pada tanggal 1 Rabiul Awal. Nabi berada di Quba pada 8 Rabiul Awal. Nabi masuk ke Madinah 12 Rabiul Awal. Sebab tu 12 Rabiul Awal ialah hari yang sangat hebat. Nabi mati 12 Rabiul Awal. Kalau kita tak buat maulud Nabi ni, macam mana nak lahir cinta Nabi tuan-tuan? Sebab tu Nabi kata taraktu fikum amrain lan tadillu. Ada riwayat kata abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal kamu 2 perkara ya. Nabi tak ada dah. Apa dia tuan-tuan? Al-Quran dan sunnah Nabi. Quran bacalah bang. Yang ni mukjizat cukup besar. Iqra'ul Quran, Nabi kata fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah, dia bagi syafaat. Tuan-tuan nak tarik Nabi tak ada. Tuan-tuan nak buat macam mana? Quran baca bang. Bangun pagi 2 ayat je dia. Kan? Yang tu nak tolong kita esok dalam alam barzah kita. Kalau tak boleh, hafallah Quran. Macam Ustaz Don hafal. Saya hafal qul huwallah lah. Tapi ayat-ayat penting saya hafal lah. Kurang-kurangnya boleh lah. Tua boleh lah. Saya hafal Mul hafal lah. Surah Kafi hafal lah. Surah Sejadah. Surah Waqi'ah. Kira juzuk 30 tu hafal lah. Al-Ma'idah, Al-Imran, Baqarah, aku hafal lah. Tak banyak pun, boleh lah. Tapi pernah berlaku tuan-tuan, satu kampung tu imam ni kata, siapa nak anak aku hafal Quran? Kan? Anak dia cegak, hafal Quran lah. Rupanya dalam kampung tu tak ada seorang hafal Quran. Tapi kenal dengan anak tu. Pergi anak muda ni,
Pakcik, kami kenal anak pakcik, boleh tak? Hafal Quran tak? Tak. Tapi boleh lah. Tak apa, main rumah aku. Mereka pun pergi 3 orang. Hafal Quran tak? Tak. Itu apa boleh baca? Nama apa? Saya nama Asri. Asri baca wal asri surah. Kawan pun baca wal as innal insana lafi khus. Habis semua. Yang kedua ni kata, ni aku mesti bolehnya. Aku nama Anas. Mesti qul a'udzu birabbin nas. Rupanya betul. Dia tanya, nama apa? Saya nama Anas. Qul a'udzu birabbin nas sudah. Seronok tuan-tuan. Rupanya yang nombor 3 lagi teruk. Pucat muka. Rupanya nama Yasin. Dia kata, mampus aku kata. Aku surah Yasin pun tak apa. Tahu nama apa? Saya nama Yasin, tapi orang kampung panggil Kulhu, dia kata. Yang tu semua tu tuan-tuan akal tuan-tuan. Bang, Nabi dah tak ada, tapi Nabi timbang Quran. Kalau tak boleh sangat tuan-tuan, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, bacalah bang. Inilah tuan-tuan yang menjadi nur kita tuan-tuan. Yang kedua apa? Hadis Nabi. Hadis Nabi ada 2. Pertama, apa yang Nabi ucap. Au kama qala, apa yang Nabi ucap. Yang kedua, apa yang sahabat cerita tentang ciri Nabi. Tu yang ada Syama'il Muhammadiyah tu. Apa ni kenin Nabi macam mana? Ni kenin Nabi cerita. Tapak kasut Nabi macam mana? Kasut Nabi. Ni tuan-tuan baca Syama'il Muhammadiyah ni cukup hebat lah. Dia cerita satu-satu. Nabi senyum macam mana? Sahabat tengok. Di antara banyak yang mencerita riwayat tentang Syama'il Muhammadiyah ni, hadis dia daripada budak-budak. Ibnu Umar, di antaranya Ibnu Abbas, Anas bin Malik, ni orang yang mencerita sebab duduk dekat Nabi. Anas bin Malik, tuan-tuan setengah ulama kata dia mati 250 tahun umurnya. Sebab Nabi baca doa kan dekat Anas, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ingat tak Anas bin Malik? Kan? Ibnu Abbas Nabi doa juga. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bitawil. Ni Allah panjangkan umur Anas 250 tahun. Sayang Nabi jangan tanya bang, sebab duduk dengan Nabi. Ada satu cerita tuan-tuan, seorang sahabat Nabi sayang Nabi macam mana? Nama Malik bin Sinan. Ni semua yang saya sebut ni, saya nak tanya kuis ni. Tu modal. Malik bin Sinan dalam peperangan Uhud. Ketika ni tengok sahabat sayang Nabi, ni berdarah dari ni. Malik bin Sinan dia buat macam mana? Kalau saya lah dari ustaz darah, saya buat macam mana? Saya ambil tisu, saya lap lah. Itu lap. Ambil gebu muka hang. Nikah hari ni. Nak nikah dah. Ingat nak bagi anak aku. Tajam lah awak ajarkan. Ni. Kalau saya lah, saya lap lah. Tapi ada sahabat sayang Nabi, dia buat macam mana? Ni berdarah dalam peperangan Uhud, dia letak mulut dia dekat. Malik bin Sinan ialah bapa kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang banyak merawi hadis. Dia letak ni, dia buat macam mana? Dia hisap tu tuan-tuan, akhirnya darah tu dalam mulut. Kalau saya buat macam mana? Saya luah. Tapi dia buat macam mana? Dia telan darah tu. Bila dia telan tuan-tuan, apa Nabi kata? Barang siapa yang darahnya bertemu dengan darahku, Allah akan haramkan darahnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, nak cari darah Nabi tak ada dah bang. Nak cari muka Nabi tak ada. Tu yang kita buat maulud Nabi. Cerita tentang Nabi, nak lahir sayang Nabi ni, tu pun tak sayang Nabi lagi. Tak tahu lah tuan-tuan nak buat macam mana. Tuan-tuan, ni nak lahir. Sebab Nabi dah tak ada dah. Nabi tinggal lah tuan-tuan, sunnah Nabi yang boleh kita amal. Apa yang boleh kita buat lah tuan-tuan. InsyaAllah, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana jemput kami berdua ni di masjid seksyen 7 ni. Yang jemput ni orang lain, Jabatan Agama Islam. Nanti jangan lupa jemput pula. Jangan tak jemput pula. Saya sekali masuk TV, lepas tu tak keluar dah ustaz. Kita pun jangan lupa tu, last kali jangan lupa nanti jemput pula. Dia berkata insya-Allah ustaz, insya-Allah sampai ke sud tak jemput dah. Dekat 2 tahun dah tak jemput terus tuan-tuan. TV tak boleh keluar, radio tak boleh keluar. Alhamdulillah tuan-tuan. Bolehlah keluar kok ni. Ni. Nah, tu apa nama? Apa? Fatih tuan-tuan, tak lagi saya link. Nah, insya-Allah ramai follower. Nanti kita link bagi ramai. InsyaAllah. Terima kasih orang kedua. Cintalah Nabi SAW. Tak apa macam mana kita nak cinta, kita masuk orang ketiga. Boleh tunggu no? Ustaz Don nak cerita panjang itu. Boleh no? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, wallahu a'lam. Baik. Sebelum kita pergi pada pusingan ketiga, ada satu pengumuman Ustaz. Sebab hari ini trafik sangat sesak hari ini. Saya minta pemilik kenderaan kereta Toyota DCU 9857
boleh alihkan kenderaan anda kerana kenderaan anda menghalang lalu lintas. Okey. Okey, baik. Kita nak pergi pada pusingan yang ketiga. Tapi Ustaz dah janji nak bagi soalan. Ustaz dulu bagi soalan. Tadi Ustaz satu soalan kan? Kali ni Ustaz 3, Ustaz 2. Saya tak payah. Soalan pertama. Bilakah Nabi SAW berhijrah? Sebutkan tarikh dan bulannya. Moderator boleh jawab Ustaz? Tak boleh. Mana? Jadi jawab dah. Oh, dah dapat dah tadi, dah dapat. Tu adik tu. Adik belakang tu. Yang angkat tangan tu. Berapa? Bila adik? Sampaikan. Berapa adik? Berapa bulan? Bulan Islam. Mak jawablah, mak dah beritahu. Mak jawab. Sampai ke sudah angkat tangan lah. Depan. Maknya apa? Awak bukan maknya. Bila berapa Kak? 1 Rabiul Awal. Itu dah sampai Madinah dah. Ajar. 27 Safar. Betul. Alhamdulillah. Okey. Itulah orang yang belajar ilmu. Alhamdulillah. Dia cantik tu. Tak tahulah panjang sangat apa yang dia cantik pun tak tahu. Okey, yang kedua. 3 soalan. 3 soalan. 3 soalan. Okey. Ada satu masjid yang Nabi bina yang disebut Usisa ala Taqwa dalam peristiwa hijrah tu. Apakah nama masjid itu yang Nabi kata man tawadda'a fi manzili? Siapa yang berwuduk di tempat kediaman, summa tusalli raka'atain, dia sembahyang 2 rakaat kal umrah, dapat pahala umrah. Sebutkan nama masjid tersebut. Masjid Quba, betul. Masjid Quba. Mana orangnya? Soalan ketiga. Letakkan Soalan terakhir. Siapakah ni saya tak bagi tak cerita. Siapakah yang menetapkan tahun yang disebut Hijriyah? Sebutkan nama sahabat Nabi tersebut. Sebut nama penuh. Gelaran apa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, Boleh diterima. Okey. 2 soalan Ustaz. Aku lupa dah aku ceramah apa tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Penduduk negeri manakah yang hendak dihempukkan dengan 2 bukit itu? Taif, takbir. Allahu Akbar. Bagus. Satu lagi ya. Satu lagi Ustaz. Tu dah tak sampai. Tu dia dah jawab dah. Sian ya. Dia kata ikhlas ingat takbir sudah cukup tu. Depa pun padalah. Okey, last. Last Satu lagi. Allahu Akbar. Ni seorang. Tu dia. Hak ni soalan sat lagi lah. Tak lagi. Orang ketiga lah. Last. Lah bagi cerita lu. Ada banyak soalan nak cerita. Okey, banyak cerita lagi. Saya simpan soalan ni. Tapi hadiah tu seorang lagi. Soalan ni soalan ni yang terakhir. Special Ustaz ini yang special. 2 orang lah. 2 orang. Okey. Okey, soalan terakhir. Tak tahu. Soalan second last. Wallahi aku dah lupa aku ceramah apa tadi round kedua. Okey, Ustaz ganti Ustaz. Satu soalan Ustaz. Hantarlah, hantar dah catat. Allahu Akbar. Cepatlah. Okey, soalannya tadi 27 Safar dah jawab. Okey, soalannya siapakah yang lupa dah tak main nama tu yang terus silap. Siapakah yang diceritakan oleh Ustaz Lah Khairi tadi yang mengajar di atas api? Maju jauh. Bal'am betul baju hijau. Okey. Dapat. Takbir. Baik, 10 soalan dah selesai.
Nanti ada satu lagi soalan kuis special yang terakhir. Dua lah tu Dua, okey, dua lah. 50 lah. Okey. Kita pergi pada pusingan ketiga. Yang ni mungkin ringkas sikit Ustaz. Okey. Sekarang ni zaman dah makin lama makin suntuk. Baik. Kiamat makin lama makin Betul. dekat. Bumi pun makin lama makin tenat. Betul. Dengan masalah masyarakat, dengan masalah itu, masalah ini dan sebagainya. Betul. Mungkin Ustaz boleh tinggalkan apa sebenarnya pesanan Nabi pada kita. Cantik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kirahat tadi saya janji nak contoh tak contoh, dia kata pendek, tak apa, pendek pun pendek lah. Dia punya majlis bukan kita. Pesanan terakhir saya bersempena forum perdana Maulidur Rasul. Satu hadis Nabi riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-347. Kata Nabi, manil muflis? Siapa dia orang muflis? Nabi tanya kat sahabat. Sahabat kata, bagi kami muflis itu la dirhaman wala dinaran. Orang yang tak ada duit, itulah orang muflis. Maka Nabi kata, dak. Orang muflis ialah yang Nabi maksudkan, orang yang pergi di hadapan Allah dengan pahala yang banyak, tiba-tiba ketika mana di mizan, di timbangan, pahala dia banyak, maknanya dia banyak buat amal soleh, dia nak masuk syurga. Tiba-tiba berada di hadapan Allah, datang seorang mai dekat dia, kata, kamu buat aniaya aku, kamu zalim aku, kamu makan harta anak yatim, kamu ambil duit yang haram, kamu zalim kepada masyarakat, kamu buat benda ni. Maka semua orang mai, dan Allah kata cara nak bayar balik ialah bagi pahala kamu. Maka mereka semua mai ambil pahala dia seorang sikit. Hak yang dia mengata ke orang, orang ambil pahala dia sikit. Hak dia hina orang, ambil pahala dia sikit. Hak dia zalim orang, dia ambil pahala dia sikit. Hak dia buat orang, dia zalim orang, dia makan duit orang, orang ni ambil pahala dia sikit. Lama-lama yang dia punya pahala banyak tadi depan Allah jadi kurang, habis. Nabi kata habis pahala dia, tapi masih ada orang tuntut dekat dia. Maka Allah kata, hang kena tanggung dosa orang lain. Maka dosa orang yang dia zalim tu mai pula dia tanggung. Hak yang orang yang dia aniaya pula mai, hak yang dia mengata pula mai pula duk bagi dosa dekat dia tanggung. Hak tadi banyak pahala, tak ada, dosa meningkat di hadapan Allah ketika di mizan. Hadis sahih Imam Muslim 347. Maka apa berlaku pada dia? Langsung terus masuk ke dalam neraka, kata Nabi. Ini adalah orang muflis, mai depan Allah dengan pahala, akhirnya masuk ke dalam neraka Allah sebab dosa banyak. Boleh tak kita renung sedikit? Sikit saja. Apa dia? Hadis ni apa makna dia? Hadis ni maknanya perkara yang paling penting. Tinggi suara tu maknanya tegas lah. Perkara yang paling penting di hadapan Allah nanti bila kita berdiri, dia adalah akhlak. Benda yang paling penting sekali bila berdiri kaki depan Allah, benda itu adalah akhlak. Sebab apa? Lelaki ini dikatakan, Nabi sebut dia banyak pahala. Dalam hadis tu Nabi kata, dia datang depan Allah dengan semayangnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Barangkali dia ada haji dia ada umrah dia ada sedekah dia ada duduk majlis ilmunya dan sebagainya. Pahala dia banyak untuk masukkan dia dalam syurga. Tapi bila dia tidak berakhlak, dia main masjid tapi mengata orang, dia ada buat semayang malam, tarawih 20 rakaat tak tinggal, tetapi hina orang, mengata orang, kutu orang dalam Facebook, dalam Instagram, dalam WhatsApp, dalam ni. Mulut tak ada insurans, tangan tak ada insurans, mengata orang dan berbagai-bagai. Bila dia berdiri depan Allah nanti, kerana dia orang yang berakhlak buruk, maka jahanam segala ibadah dia, masuk dia dalam neraka. Seolah-olah kita nak kata betul Allah tuju Nabi ke kita. Apa dia? Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku mai untuk menyempurnakan akhlak kepada kamu semua. Jadi saya mendoakan supaya kita semua jangan jadi daripada kalangan orang yang muflis. Amin.
Jadi cara dia macam mana? Kesimpulan daripada maulid kita hari ini, soalan pertama kepada saya, siapa dia Nabi? Soalan yang kedua tentang berkaitan sahabat yang sama macam Nabi. Soalan ketiga berkaitan dengan orang hina Nabi. Soalan yang keempat, Ustazlah Khairi cerita kepada kita tentang cinta Nabi. Semua tajuk kita bincang tadi, ibu dia akhlak. Maka kesimpulan dia, keluar daripada masjid ni nanti, jom kita sama-sama berakhlak. Kita banyak bersabar. Bukan sabar orang buat jahat kat kita saja, sabar dalam nak buat baik, maknanya nak senyum dekat orang. Yang ni satu kelebihan sunnah. Apa dia? 1 minit je. 1 minit je. Ini kelebihan sunnah. Apa dia? Kita tahukah, kita tak tahukah, buatlah, insya-Allah akan dapat manfaat. Contohnya kata Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, ni semua keturunan Nabi lah ni. Dia berkata apa? Contohnya senyum. Kan senyum sedekah. Tapi ada waktu yang kita tak boleh nak senyum, tapi kita diajar oleh Nabi untuk senyum juga. Contoh dia, kalau orang senyum kat kita, kita senyum balik, normal. Kalau orang buat baik kat kita, bagi hadiah, kita senyum, normal. Tapi kalau orang buat jahat dekat kita, kita nak kena senyum, yang tu susah. Atau cuba tengok Sayyidina Ali dalam kitab Syama'il, dia naik kuda, kenderaan, dia baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian dia baca Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tengok saya, illa anta, dia kalih ke atas langit, dia senyum. Maknanya senyum ni bukan senyum ada perasaan, boleh faham tak? Bukan senyum pasal orang buat dia ke apa, seronok ke apa, tak. Dia dorang senyum sebab apa? Nek tengok Nabi buat. Maka kata doktor pakar neurologi, apa dia? Badan kita, dia tak boleh differentiate antara senyum ikhlas dengan senyum yang tak ikhlas. Asalkan hang senyum saja, otak dia akan menterjemahkan dengan semua sel-sel yang baik, endorfin lah apa benda, untuk duduk dalam otak dia, bagi badan dia jadi sihat. Maka jelas kepada kita, sunnah Nabi, buat sebab buat tahu dengan buat sebab buat tak tahu, ikut saja semata, pasti akan ada manfaat pada kita. Wallahu a'lam. Baik, itu ringkas tak sempat nak cerita Ustaz. Tak ya. Okey, kita bagi ruang lah pada Ustazlah kita. Mungkin Ustaz ada sedikit pesanan pada jemaah, pada kita semua, supaya maulid Nabi ni kita kekal. Bukan setakat pada hari kebesaran baginda, tapi hari-hari kita cinta pada Nabi Muhammad. Mungkin Ustaz ada pesanan sikit. Tuan-tuan, Nabi dah tinggal kita 1400 tahun dahulu. Dah lama dah tuan-tuan. Tapi Allah sebut dalam Quran, selalu disebut oleh Bilal sebelum khatib nak baca khutbah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuan-tuan, disuruh selawat dekat Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Nabi SAW ni berkat. Apa yang ada pada Nabi berkat. Sebab man salla alayya wahidatan, siapa selawat dekat Nabi sekali, sallallahu biha ashran, Allah selawat dekat dia 10. Dalam satu riwayat kata, Allah hantar roh balik kepada Nabi untuk jawab akan selawat. Hebatnya tuan-tuan. Dan disebut akthiru bis salawat, banyakkan selawat. Man salla alayya ashran, siapa selawat dekat Nabi 10, sallallahu biha mi'atan, Allah selawat dekat dia 100. Ini berkat. Berkat maksud dia apa? Buat sikit dapat banyak. Itu berkat. Gaji tuan-tuan berkat. Gaji 1000 tapi cukup. Berkat. Ada orang gaji 10,000 tak cukup-cukup. Kan? Ada orang isteri 1. Alhamdulillah berkat. Kan? Ada orang isteri 4. Berkat juga. Kan? Mencukupi. Ada orang tak ada isteri langsung. Ada. Berkat maksud dia buat sikit dapat banyak. Sedekah bubur RM1 dapat. Mathalul ladzina yunfiquna fi masalul ladzina amwalahum fi sabilillah kamatsalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nampak? Bubur 1 dapat 1,400. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah ganda. 700 ada 1,400. Tuan-tuan tengok berkat. Maka man salla alayya ashran, siapa selawat dekat Nabi 10, sallallahu biha mi'atan, Allah selawat dekat dia 100.
Man salla alayya mi'atan, siapa selawat dekat Nabi 100, sallallahu biha alfan, Allah selawat dekat dia 1000. Nampak hebat tak? Man salla alayya alfan, setengah kata siapa selawat dekat Nabi 1000, ditambah kullu yaumin, pada setiap hari, haramallah jasaduhu 'alan nar, Allah haram jasadnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bang, Nabi dah tak ada. Kan? Nabi nak tengok Nabi tak ada. Kita sayang Nabi, selawat baca mana? Selawat yang sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bagi sempurna. Kan? Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ataupun selawat Ibrahimiyah yang sampai fil alamina innaka hamidul majid. Saya kalau solat, saya tak akan sebut Sayyidina. Saya tak akan sebut Sayyidina. Tapi di luar, saya akan muliakan dengan Sayyidina. Kalau tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak sebut boleh, tak sebut boleh. Tapi bagi saya akan sebut Allahumma salli ala Muhammad. Tapi di luar solat, saya akan muliakan dengan Sayyidina Muhammad. Jangan ni pula bergaduh pula, tuan-tuan. Macam ni kita duk bergaduh maulud ni, penin tuan-tuan. Orang nak buat-buatlah. Kan ada duk bergaduh tentang apa lepas solat, benda-benda tu apa lepas solat kita zikir. Allah, penin tuan-tuan. Duk bergaduh tempat saya tu, buat tahlil. Duk bergaduh lagi tuan-tuan. Sudahlah, benda tu dah lama orang bincang lah. Ni buat selawat duk bidah pula dah. Lepas mati kita buat majlis tahlil. Allah. Tahlil bukan benda yang pelik pun, semua ayat Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin sallallahu wasallam wa ila khususir ruh. Kita lamul Fatihah. Kan tahlil kan, baca Fatihah. Lepas tu baca apa? Qul huwallah. Lepas qul Allah, la ilaha illallah, qul a'udzu bil falaq, la ilaha qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu ayat Quran semua. Lepas tu afdhalu zikri fa'lam annahu qala la ilaha illa, zikir semua. Lepas tu apa? Doa. Sampai kat mayat dak? Sampai tak sampai orang baca dapat pahala dak? Ada tak zikir apa yang lain sebelum tahlil? Duduk tahlil tu, mayat dah mati, marilah kita. Dia buat macam tarian buat. Tak ada. Semua ayat Quran. Dengan duk bergaduh lepas ni, dia buat maulud ni bergaduh dah. Penin dia. Kita nak selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi. Saya tadi apa ustaz mana tadi? Dia tarik tu lagu tu sedap dah hak mula tu. Kan lagu macam mana tadi? Hak mula tu sedap kan? Dia naik. Saya duduk dalam hati, dia naik lagi pakai lari semua jemaah kita. Jalan. Tapi ada satu tuan-tuan, saya sedap ni, Ustaz Don dia tak menyanyi lagu ni, tapi saya suka. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam, sallu alaihi wa sallimu ishfa' lana yawm az-ziham, ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qari ayuna, hazal jamalul Mustafa anwaruhu lahat lana. Pernah dengar tak? Boleh antara tu no? Boleh. Tapi talih kali Ustaz Don sedap lagi suara dia. Sebab dia memang khari baca Quran, dia boleh main suara dia. Kan? Saya boleh macam tu lah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, semua tu puji Nabi SAW. InsyaAllah semoga ada manfaat malam ni. Tuan-tuan, jangan lupa datanglah ke kafe saya dekat Batu Tiga tu. Hampa tak pi langsung. Ni ada dekat tol Batu Tiga tu, UAK Cafe tu. Saya punya tu. Bukan wak. UAK tu Ustaz Abdullah Khairi. Ada telefon saya. Ni wak kafe kan? Palau tahan wak. UAK. Ustaz Abdullah Khairi pilah makan tuan-tuan. Sebut nama saya 2 kali banyak. Dan tuan-tuan saya jemputlah datang ke pusat kecemerlangan Asy-Syafi'i. 8 ekar orang wakaf. Ustaz Don tak sampai kan? Nanti bila makan situ saya belanja Ustaz Don. Di situ ramai dah ulama-ulama datang makan di situ. Alhamdulillah, tuan-tuan pergilah buat program. Pergi tidur di sana, ada chalet, ada kolam renang, ada gelanggang badminton, ada gelanggang futsal, ada kafe, ada archery, ada kuda 6 ekor ni. Pergilah tidur sana buat program. Semua tu wakaf orang semua. Hampir dekat-dekat 8 juta dah komplek yang saya bina tu. Jadi insya-Allah siapa nak bantu saya, ada produk sekolahnya, satu susu kambing. Bagus tuan-tuan. Khasiat dia, siapa minum hilang dahaga. Ada di luar. Dan juga orang Melayu punya produk Sungai Petani bird nest minum
sarang burung tu harga RM7. Kalau 3 RM20. Belilah tuan-tuan, bantu sekolah saya. Terima kasih banyak mana. Saya ada 24 orang anak yatim. Semua saya tanggung semua. Siapa yang nak sponsor bolehlah ambil seorang 2 kan. Seorang RM300. Kita masih memerlukan. Baru ada 8 orang yang sponsor. Ada lagi 20 orang. Seorang RM300. Mereka belajar free of charge. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 rangkap pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak, bye-bye, abang semua, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya dia simpan Ustaz. Nyanyilah sekali. Masya Allah. Baik, seperti yang dijanjikan Ustaz, mungkin boleh bagi 2 soalan. Ustaz Don bagi ke satu-satu. Ustaz bagi dulu 1, Ustaz Don 1. Soalan bernilai RM50. Soalan. Saya nak fikir soalan sekejap. tak keluar ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soalan RM50 ni bukan senang tuan-tuan. Menggigil aku bawa keluar ni tuan-tuan. Dah bawa keluar tak boleh tarik masuk balik. Tu jahanam tu tarik-tarik keluar keluar RM50. Siapa yang boleh sebut salah silah Nabi sampai kepada kilap? Boleh dong Ustaz dong? Boleh. Dengan sampai kilap lah. Daripada Muhammad Silsilah sampai kilap RM50. Dan dia akan ditasihkan oleh Ustaz Don. Ya. Okey. Tak boleh. Dia bertanya kalau tulis batu baca boleh tak? Okey. Kalau tak boleh saya tambah lagi RM10. 60. Tambah. Siapa boleh? Ustaz Don jangan sebut. Tak, dia kata boleh tak kalau tulis lepas tu dia baca? Boleh. Boleh. Tak apai lah tak maknanya. apa, boleh. Okay. Tu. Okey. Baca. Allah, silap lah RM60 aku. Macam tu. Hang Google bah. Kilap. Muhammad bin Abdullah. Bin Abdul Muttalib. Okey. Bin Hashim. Okey. Bin Abdul Manaf. Okey. Lagi? Bin Qusay. Lagi? Satu lagi. Bin Abdullah Khairi. Bin Kilap. Okey. Ada. Allahu Akbar. Allah Akbar RM60. Betul lah dia Allah Akbar. Ustaz, innalillah. Tanah. Allah Akbar. Okey. Dia bagus. Tunjuk dia. Soalan saya mudah. Okay. Boleh, soalan saya mudah ya. Tapi harga 50 lah. Tak ada masalah lah sebab bukan duit saya. Selamat. Oi. Masya Allah. Ustaz bagi buku pula satu. Mungkin buku ini mungkin lebih daripada harga yang 50 ni Ustaz. Dia punya nilai ilmu di dalam dia Ustaz noh. So sekarang ni ada 50 dan buku. Soalannya ialah hadis riwayat siapa dan hadis yang keberapa tentang siapakah yang muflis tadi. Tu dia pasang dah. Berapa cek? Hadis apa? Hadis Imam Muslim nombor 3. Hai, betul ke? Betul lah, takbir. Baik, alhamdulillah selesai sudah forum perdana Maulid Rasul kita pada malam ni. Jadi insya-Allah terima kasih diucapkan kepada kedua ahli panel, Ustaz Don, Ustaz Lah, dan juga kepada VIP Datuk Imran, Ustaz Hashim, pegawai-pegawai daripada Jabatan Agama, tok-tok penghulu,
ahli lembaga takbir Masjid Seksyen 7 Shah Alam dan juga semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah sebelum kita bersurai ada sedikit pengumuman. Selepas ini tuan-tuan boleh menjamu selera dan juga ada orang bersedekah, Ustaz. Masya Kita Allah. bagi ada sedikit goodies popcorn. Jadi tuan-tuan boleh ambil dekat belakang nanti, insya-Allah. Itu Allahu Akbar. kalau dia bersedekah, itu wajib kita kena doa pada dia. Masya Sebab Allah Allah. kata khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiru wa tuzakki fasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kalau orang bagi kena doa dekat dia. Masya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah kita akhir dengan sedikit doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Don. InsyaAllah sama-sama kita berdoa. Silakan Ustaz. Ustaz, saya minta izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. لا حول ولا قوة إلا بك يا الله أنت تعلم سرنا وجهرنا وعلى حاجاتنا فقد حوائجنا. Ya Allah, kami beriman kepadamu dan beriman kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun kami tidak pernah melihat baginda. Ya Allah, Nabi inginkan satu kedudukan bernama wasilah di hari akhirat kelak. Tolonglah ya Allah, kurniakan kedudukan wasilah itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami beriman kepadamu dan beriman kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun kami tidak pernah melihat baginda. Oleh itu, tolonglah ya Allah, janganlah mengharamkan pandangan kami daripada melihat baginda Nabi di hari akhirat kelak. Ya Allah, kami mohon dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala ayat Quran yang mana baginda lah sahib kepada ayat Al-Quran itu, ya Allah, tolong kurniakan kepada pemimpin-pemimpin kami, khususnya Datuk Imran dan juga Ustaz Hashim, agar sentiasa kawasan ini, jabatan agama di sini dan juga di seluruh Malaysia secara umumnya dipandu ke arah diredai olehmu ya Allah. Kurniakan kepada ustaz kami, guru-guru kami, orang-orang alim kami, panjang umur mereka, murah rezeki mereka, banyak ilmu mereka, lancar lisan mereka dan tambahkan hebah ke dalam diri mereka ya Allah, agar masyarakat dapat mengambil manfaatnya ya Allah. Ya Allah, bersempena majlis hari ini, keberkatan Nabi-Mu kami mohon kepada anak-anak yang belajar. Lapangkanlah dada mereka, tenangkanlah hati mereka, luaskan pemikiran mereka, tajamkan ingatan mereka, kurniakan mereka ilmu yang banyak dan bermanfaat agar mereka boleh menebus diri mereka di hari akhirat. Ya Allah, untuk ibu bapa yang ada di dalam majlis ini, dengan keberkatan Nabi dan ahli keluarga Nabi, kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakan kesabaran ke dalam hati ibu bapa dalam mendidik anak-anak ya Allah. Berikan kepada ibu bapa ini ilham untuk mendidik anak-anak mereka ya Allah, dan kurniakan kepada ibu bapa ini kedudukan yang tinggi di sisimu ya Allah. Ya Allah, untuk semua yang hadir di dalam majlis ini, kami mohon kepadamu, andai ada di kalangan kami yang hadir yang sakit, dengan keberkatan Nabi Muhammad dan majlis ini, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Andai ada yang hadir dalam keadaan berdosa, tolong ampunkan dosa kami ya Allah. Andai ada di kalangan kami yang berhutang, tolong mudahkan kami melangsaikan hutang kami ya Allah. Andai ada di kalangan kami yang dizalimi, tolonglah kami ya Allah untuk melalui kezaliman itu ya Allah. Andai ada di kalangan kami yang tersepit antara dua dilema, temukan kami jalan keluar ya Allah. Andai ada di kalangan kami yang bujang, temukan jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Andai ada di kalangan kami yang akan menimang cahaya mata, anak, zuriat, cucu, cicit, kurniakan kami anak, zuriat, cucu, cicit yang soleh dan solehah ya Allah.
andai ada di kalangan kami yang akan kembali kepadamu buat selama-lamanya, matikanlah kami dalam mati yang baik, jangan engkau matikan kami dalam mati yang tidak baik. Kami takut dengan api neraka-Mu ya Allah, walaupun kami tahu kami jauh daripada syurga-Mu, tetapi sebagai hamba kami mohon ya Allah, kurniakan kami syurga firdaus-Mu. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjinna mimma nakhaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.